saya ingin menjemput orang yang sangat saya kagumi sekali lagi, Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah bebas yang amat saya kagumi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Haji Adam Richman. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah, dan terima kasih pada semua penonton di alam maya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua hal, dalam semua perkara. Kita masih dipinjamkan oleh Allah sedikit masa, sedikit usia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya sebenarnya rasa kedil lah bila dipanggil untuk berceramah untuk Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, sebab saya bukan tahfiz Al-Quran. Saya habis Al-Quran saja. Wallahualam. InsyaAllah. Tak okey? Alhamdulillah, okey. Alright, jadi saya teruskan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirat-hadirat, kalau boleh dekat kertas kita, tadi saya dah tengok semua tuan-tuan, puan-puan dah ada ambil kertas dan pen. Boleh tak kita tulis macam ni? Kalau boleh tengok, 1, 2, 3, 4. Setiap kali saya tanya satu soalan kepada Ustaz Hanafi, saya nak anda salin sekurang-kurangnya 10 ke 5 poin. Sebab poin-poin yang kita dapat pada malam ini, masa tak boleh berundur. Dia hanya kekal dapat. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita nak tuan-tuan puan-puan salin setiap poin yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi supaya kita dapat manfaatkan ilmunya sepenuhnya. Jadi yang pelik macam mana dia orang tiba-tiba boleh dapat kau. Bila Yang dia orang kau. Pelik kan? Siapa ni? Kalau dia orang dapat sampai kau, macam benda weh dia orang boleh buat. Serius. Tak payahlah orang. Kau tak dengar sekarang tak. tuan-tuan puan-puan boleh mute-kan tak Zoom sekejap? Minta host mute-kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya soalan yang pertama kepada Ustaz Hanafi pada malam ini. Tuan-tuan semua dah ready, dah tulis dah 10 poin tu dekat kertas? Ya. Soalan pertama saya pada Ustaz Hanafi, apakah punca ramai orang Islam kita gagal mengumpul kekayaan seperti zaman khalifah seperti Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf dan yang seangkatan itu? Jadi Ustaz, apa punca ramai orang Islam gagal mengumpul kekayaan seperti zaman-zaman khalifah-khalifah kita yang berjaya dahulu Ustaz? Silakan Ustaz berkongsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa umat Islam pada hari ini lemah? Kenapa umat Islam hari ini dipandang hina, dipandang miskin, dipandang dan boleh diperhambakan, diperkotak-katikkan kerana Islam telah dipisahkan dengan jihad. Islam telah dipisahkan dengan jihad. Islam tidak boleh dipisahkan dengan jihad. Bila Islam dipisahkan dengan jihad, maka umat Islam akan kelihatan jahat dan umat Islam akan kelihatan lemah. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Kita kena faham apa makna jihad. Jihad dalam Islam diberi maksud daripada perkataan jahada. Perkataan jahada daripada perkataan menghasilkan perkataan jihad. Makna jihad dalam kamus Oxford adalah holy war. Holy war. Holy war ni apa dia? Peperangan suci. Sebenarnya tidak. Sebenarnya jihad daripada perkataan Arab membawa maksud bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all you have, all your life, to show to the world Islam is the best religion. Itu dia maksud jihad.
jahada, jihad. Maksudnya bersungguh-sungguh. Ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, dalam pembukaan kota Mekah, Nabi kata tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang tinggal dalam Islam hanyalah dua je. Yang pertama adalah jihad. Yang kedua adalah memberi makan. Apa maksud jihad? Bersungguh-sungguh dalam menghidupkan Islam. Yang nombor dua, apa maksud memberi makan? Adalah membuat kerja-kerja kebajikan. Itulah Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa umat Islam hari ini tidak berjaya seperti zaman sahabat? Seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Saidina Umar, seperti Saidina Hamzah, seperti Saidina Abu Bakar, seperti Saidina Ali. Kenapa tidak kaya seperti Saidina Osman, billionaire? Kenapa? Kerana telah meninggalkan jihad. Jihad dalam Islam terbahagi kepada 8. Jihad yang pertama, jihad akidah. Jihad yang kedua, jihad ukhuwah Islamiyah. Jihad yang ketiga adalah jihad yang kita panggil fi sabilillah. Jihad yang keempat adalah jihad yang dipanggil jihad dakwah Islamiyah. Jihad kelima, jihad ilmu. Jihad keenam, jihad yang kita panggil mengawal hawa nafsu. Jihad ketujuh adalah jihad ekonomi. Dan jihad ke-8 adalah jihad yang kita panggil jihad amal ibadah. Itulah 8 jihad yang umat Islam pada hari ini tinggalkan, menyebabkan umat Islam terkutuk. Kerana apa? Kerana telah meninggalkan jihad tuntutan Islam. Faham ya? Maksud jihad bukan bunuh orang. Maksud jihad bersungguh-sungguh dalam mempertahankan akidah, bersungguh-sungguh dalam mempertahankan ukhuwah persaudaraan Islam, bersungguh-sungguh dalam mempertahankan dakwah Islamiyah, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, bersungguh-sungguh dan sanggup mati kerana agama Allah. Yang kelima, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam mengawal hawa nafsu. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam ekonomi. Dan last sekali, tuan-tuan dan perempuan, bersungguh-sungguh juga dalam beramal ibadah. 8 aspek ini tidak boleh dipisahkan dalam Islam. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana itu juga daripada rukun Islam. Terdapat daripada rukun Islam yang 5 tu, di sebaliknya terdapat 8 jenis jihad. Mata pelajaran ini telah dipadam oleh ejen-ejen Yahudi yang menyamar dan masuk belajar di universiti-universiti Islam beberapa kurun yang lalu. Mereka mengatur strategi dan tahu umat Islam akan lemah bila meninggalkan jihad. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu. Ilmu lah punca umat Islam. Ilmu lah punca umat Islam. Kekurangan ilmu, tidak tahu ilmu tentang pemasaran, marketing online, mereka tidak tahu ilmu. Mereka hanya ikut apa yang telah disettingkan, telah ditetapkan oleh penjajah sebagai syllabus untuk hidup. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ilmu Allah Ta'ala luas. Seluas-luas Al-Quran dibuka, begitulah luas ilmu Allah. Tetapi kita selalu kecilkan skop kita. Oh, dia ni berbakat dalam bidang nyanyian saja. So, dia nyanyi je lah kerja dia. Oh, dia ni berbakat dalam bidang engineering saja. Kan? So, ketika itu, ilmunya terbatas. Sedangkan ulama-ulama zaman dahulu, ilmunya seluas lembaran Al-Quran itu dibuka. 360 darjah. Every angle, walaupun mereka ni hafiz Al-Quran. Itu yang sedang dilakukan. Itu juga satu perjuangan yang telah dilakukan oleh MTS FAST,
Mahathir Sain Fatimah Az-Zahra. Wallahu alam. Haji Adam, itu untuk raun pertama. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kan saya kata para hadirin hadirat, Ustaz ni suaranya sungguh lembut, sedap, masuk ke jiwa. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apabila Ustaz kata ramai orang Islam, masalah mereka adalah antaranya kekurangan ilmu. Punca umat Islam kita ni hanya ikut yang ditetapkan penjajah. Kemudian kita ada berkenaan 8 jihad yang kita harus ikuti. Tapi dalam kita nak mengejar kekayaan, kita sedar bahawa kekayaan itu datangnya hasil daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Rezeki itu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita usaha, macam ada orang dia usaha tapi tak kaya-kaya juga Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz, daripada 8 jihad ini, apakah antara jihad yang perlu mereka utamakan dahulu? Jihad yang perlu mereka utamakan dahulu, dan apakah rahsia, yang soalan keduanya pula, apakah rahsia untuk kita memuja Allah untuk menetapkan rezeki yang besar dan mewah untuk kita? Itu dia. Alright. Dia ada 3 soalan. Saya terang-terang 3-3. Yang pertama, kenapa kita kena kerja kuat? Rezeki dah ditetapkan. Silap. Dia, formula dia rush. R-A-J. Allah dah tetapkan R, rezeki. Allah dah tetapkan A, ajal ataupun umur. Allah dah tetapkan jodoh. Tetapi semua itu boleh berubah walaupun telah ditetapkan. Macam ni, saya buat graf dengan jari saya. R, rezeki. Rezeki kita telah ditetapkan 2 billion. Tetapi kita malas. Kita tak cari. Kita tak keluarkan potensi sebenar kita. Maka kita tak jumpa rezeki yang Allah telah tetapkan. Allah telah siapkan satu bungkus nasi lemak. Tetapi Allah suruh kita buka nasi lemak tersebut, daun pisang tersebut, kemudian gaulkan sambal, pedas, perit, sakit dengan kacang, dengan timun dan nasi makan. Barulah dia berkumpul rasa sedap di dalam mulut kita. Tetapi kalau Allah dah turunkan rezeki, tapi kita malas nak buka sampul tersebut, bungkusan tersebut, kita takkan dapat rezeki yang Allah tetapkan 2 billion, katakan macam tu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bagi nak menambah rezeki, nak menambah rezeki, dia ada formula DUS, doa. Tidak akan bertambah rezeki melainkan dengan doa. Doalah, doa, ya Allah luaskan rezeki aku, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah rezeki. Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Bukan macam kita. Allah Maha Pemurah. Terlalu pemurah. So doalah. Doa, Allah akan tambahkan rezeki. You apa dia? Usaha. Dalam pepatah Arab berkata, manjada wajada. Siapa berusaha, dia dapat. Yang pipih takkan datang melayang, yang bulat tidak akan datang bergolek. Dia kena ada usaha tolak yang bulat, kena ada melayangkan yang pipih, barulah boleh terbang. Tetapi formula dia, you usaha, manjada wajahada. Siapa berusaha, dia akan dapat. Allah Tuhan yang Maha Adil. Kita berusaha, kena dengan caranya, betul kaedahnya, tepat ilmunya, maka ketika itu insya-Allah Allah adil. Allah akan bagi apa yang kita nak. Itu dia. Tapi usahanya tak kena strategi, usahanya hangat-hangat tai ayam, macam mana nak berjaya? Dan S ni rahsia, iaitu sedekah. Oh, banyak kelebihan sedekah. Tuan-tuan, sedekah boleh menggandakan rezeki kita. Contoh dia, kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak kisah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Takkan miskin. Kenapa orang miskin tidak
jadi kaya? Jawapannya, dia kurang bersedekah. Bukan tidak bersedekah, tetapi masih kurang sedekahnya. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa juga mereka tidak berjaya? Jawapan dia, sedekah dia tu mungkin tidak ikhlas. Mungkin itulah, kena perbaiki bab sedekah ni. Sedekah akan menyebabkan, sedekah boleh menghapuskan dosa. Seperti air menghapuskan api. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah dah takdirkan rezeki yang banyak, tetapi rezeki tersebut dipayungi dosa kita. Kita banyak buat dosa, rezeki tak jatuh atas kita, tapi jatuh tempias ke tempat orang lain. Pujuklah hati kita tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, supaya perbanyakkan sedekah. Nak cerita bab sedekah ni panjang sangat, Haji Adam, tapi saya ambil ringkas. Begitu juga dengan ajal. Ajal ni usia. Allah dah tetapkan usia kita 70 tahun. Kan tidak akan lewat, tidak akan awal. Tetapi ramai yang tidak berusaha untuk mencapai umur 70 tahun. Maka ketika itu dia tertinggal banyak perkara. Usaha untuk memanjangkan usia sampai ke ajal yang Allah telah tetapkan, formulanya juga DUS, doa. Ya Allah, berkatilah usiaku. Usaha, jaga jangan makan benda manis sampai jadi macam saya. Terlalu banyak makan steamboat, terlalu makan banyak yong tau fu, terlalu banyak makan frozen food, mi segera. Akhirnya saya sakit kanser. Itu nasihat saya. Jaga pemakanan, jaga kesihatan, dan yang ketiga, sedekah. Sedekah juga boleh memanjangkan usia. Ada hadis-hadisnya. Tetapi tuan-tuan, jodoh. Jodoh juga boleh berkurang, boleh bertambah. Jodoh ni Allah dah tetapkan, tetapi formula dia DUS juga. Pertama, doa. Anak perempuan kita umur 9 tahun, mak dan ayah mesti doakan untuk dia dapat jodoh. Adakah dia dapat jodoh ketika umur 9 tahun? Tidak. Mungkin doa itu makbul selepas 10 tahun, 19. Kalau 20 tahun, 29 tahun. Alhamdulillah. Mak dan ayah kena doakan untuk anak-anak. Doa. Usaha. Bubuh kat Facebook, aku nak kahwin lelaki idaman aku macam ni. Siapa yang berkenan dengan aku, hubungi nombor telefon ini, bawa J-form dan juga SSM ke apa ke, juga print 3 bulan account bank. So, dah tengok stable lah, barulah boleh. Dan yang seterusnya tuan-tuan adalah sekufu. Kena sekufu, kena sama level. Kita cakap bahasa businessman, bini kita selenge dia tak faham. Bini kita tak faham. Dia tak faham. Jadi akhirnya bergaduh. Isteri tidak memahami suami, suami tidak memahami isteri, akhirnya bercerai. Itu formula Rush dan DUS. Wallahu a'lam. Masya Allah, Okay. Ustaz. Saya sambung sikit. Itu baru soalan pertama. Kenapa mereka tak berjaya? Dan kenapa kita tak jadi kaya macam sahabat dan ramai orang-orang kaya sebelum ni? Selain mereka tidak ada jihad, tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak ada ilmu, sebab mereka terlupa satu formula, iaitu formula duit. Duit ni saya dah cakap lama dah. Zaman saya muda lagi saya dah cipta formula duit. Duit yang pertama, yang pertama adalah doa. Yang pertama doa. Orang yang kaya pada hari ni, dia kata dia kaya sebab dia berusaha. Dia menghampiri syirik. Jangan. Tak, bukan. Mungkin mak ayah kita ada doakan kita. Kita berjaya pada hari ini kerana makbulnya doa kita. Mungkin dalam hati kita ketika kita kerja kontrak dulu, kita doa, Ya Allah, kalau aku kaya, Ya Allah, aku nak tolong orang. Pap!
Allah makbulkan doa tu. Itu yang kita kaya. Doa dulu dalam semua hal, bukan usaha, tetapi doa. Doa. Yang kedua, duha. 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 Bangun solat duha. Bangun duha. Duha ini kita minta pada Allah, ya Allah, andai rezeki berada di langit, turunkanlah. Di perut bumi, keluarkanlah. Jauh dekatkanlah. Sedikit tambahkanlah. Haram sucikanlah. Ada juga doa-doa yang ditambah. Ini kisah Sa'labah dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ajar satu doa. Doanya, ya Allah, sesungguhnya aku ini hina, maka kau muliakanlah. Aku ini lemah, ya Allah, kau kuatkanlah. Aku ini miskin, ya Allah, kau kayakanlah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengasihani. Doa yang pertama doa, yang kedua duha, yang ketiga derma. Derma ni kena penting. Ramai orang lupa derma. Dia nak kaya, dia simpan duit. Derma. Derma ni dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, sedekah, infak. Itu maksudnya. So sedekah, bila kita sedekah, Allah akan gandakan rezeki kita. Syed Mokhtar Al-Buhari pernah berkata, dia ditanya oleh seorang jutawan bernama Hafiz. Hafiz ni ada buat bisnes susu lembu ke apa macam itulah, susu awal lembu. Hafiz tanya, kenapa, macam mana tips nak jadi kaya? Dia kata, sedekah. Perbanyakkan sedekah. Masa saya tak ada duit dulu, saya ada RM10 saja. Maka saya sedekah RM5. Maka Allah gandakan rezeki saya menjadi RM500. Tetapi bila saya dah jadi jutawan, billionaire, saya sedekahkan separuh daripada keuntungan saya. Separuh daripada keuntungannya, Syed Mokhtar Al-Buhari letakkan lebih kurang 500 juta ke dalam akaun Yayasan Al-Buhari daripada keuntungan syarikat dan anak-anak syarikatnya, lebih kurang setiap setahun. Masya Allah. Sebab tu dia berganda-ganda rezekinya. Ramai orang tak percaya tentang kelebihan sedekah. Banyak kisah tentang sedekah. Tapi saya akan cerita dalam soalan-soalan yang selepas ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa formula dia doa, duha dan derma. You pula usaha. You adalah usaha. Saya dah cerita sikit usaha. Manjada wajada. Usaha. You juga satu lagi ukhwah. Tidak akan gagal bagi mereka yang rajin menyambung siratul rahim. Ukhwah. Siratul rahim maksudnya networking. Ukhwah mesti ada networking. Berkawanlah dengan orang yang berjaya, pasti kamu berjaya. Berkawan dengan orang yang negatif, kamu menempah jalan kegagalan. Kawan dengan orang-orang yang berjaya, dia akan bagi charge positif dan semangat untuk berjaya. Tu kaedah dia untuk berjaya. You adalah ukhwah. Kemudian I terbahagi kepada 5. I yang pertama ikhtiar. I yang kedua ilmu. Daripada ikhtiar, kita mencari ilmu. Oh, meniaga ikan macam ni, meniaga ni macam ni, meniaga ni macam ni. Bagaimana seorang sahabat yang dinamakan Abdul Rahman bin Auf meninggalkan seluruh kekayaannya di bumi Mekah, berhijrah, berjumpa dengan Nabi di kota Madinah. Dan Nabi kenalkan pasar. Di pasar, orang nak bagi duit untuk dia berniaga. Tapi dia tak nak. Dia kata, kan, dia buat kaedah dia. Dia meniaga kuda. Kuda dijual dengan harga, dia beli RM700, dia jual pada harga RM700. Semua orang kata gila dia ni. Macam mana dia boleh jadi kaya? Untung pun tidak. Beli RM700, jual juga RM700. Tetapi dia bukan jual kuda. Yang dia jual pada talinya.
Orang dah ambil kuda, mana talinya? Saya kata saya jual tali dengan harga RM100. Tali tersebut dianyam dan dibagi cantik. Dan kemudiannya tempat duduk dia buat. Dia berniaga aksesori. Akhirnya untungnya lebih banyak, kudanya lebih banyak laris dan aksesorinya mendatangkan keuntungan. Begitu juga orang berniaga Petronas, Petropam. Petropam buka satu Petropam, tetapi yang banyak untungnya kedai mesra, kedai yang di dalamnya, kedai runcit tu lebih banyak untung. Walaupun tak perasan harga kedai runcit tu sebenarnya mahal sangat. Wallahualam. So, kena ada ilmu dan kena ada ikhtiar. Ikhtiar mencari ilmu dan kemudiannya lagi satu ni tuan-tuan, lagi satu ni kita panggil iklan. Kena rajin iklankan. Jangan malu iklan. Iklan lagi 100 meter di hadapan, 100 meter. Karipap panas. Karipap gegasi. Mi bodoh. Kan? Mi bodoh kat Melaka, siapa tahu? Mi bodoh. Macam tu. Macam-macam. Nama-nama sensasi yang diperlukan untuk menarik dan memviralkan produk tersebut. Kena ada iklan. Hari ni iklan ada di alam maya. Yang seterusnya selepas iklan, dia kena ada istiqamah. Kata Imam Malik, satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kerana itu kita kena istiqamah. Selepas berpuasa di bulan Ramadan, Allah kata barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala umpama setahun berpuasa. Tak lama lagi nak Zulhijjah. 1 hingga 9 Zulhijjah, puasalah. Ada puasa Arafah, puasalah. Pujuklah hati kita puasa. Sebab tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, puasa mengajar kita istiqamah dalam bersusah payah untuk mendapat cita-cita, iaitu kegembiraan bertemu dengan Allah. So, istiqamah. Dan yang terakhir tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, dia. Yang terakhir, dia boleh juga dengan ideal. Tengok, mungkin kita tak sesuai meniaga kedai makan sebab kita masak bagi kucing makan pun kucing mati. Lebih baik jangan meniaga makanan. Meniagalah benda-benda yang lain yang lebih baik, yang lebih ideal pada kita. Idea kita kena cari. Nak dapat cari ni, saya galakkan tuan-tuan, kena sentiasa belajar ilmu sains dan teknologi terkini. Wallah. Itu baru DUI. T apa dia? T yang pertama, takwa. Pernah ditanyakan kepada seorang bilioner yang paling kaya, iaitu Ar-Raji. Ar-Raji ni seorang, Masya Allah, dia ada bank Islam dia sendiri. Ar-Raji ni dia buka bank. Dia sebab dia dah kaya sangat, Ar-Bank. Kawan saya pernah bekerja dengan Ar-Raji. Dia setiausaha Ar-Raji. Dia panggil anak-anak daripada 4 orang bini dia bermesyuarat. Dan tanya, apa ni? Apa kau buat? Ayah, semalam saya beli ladang lembu di New Zealand. Berapa harganya? $2 billion. Okey, bagus, sabas. Lepas tu tanya ni, anak yang nombor 2 jawab, ayah, semalam saya beli ladang kuda di sini. Ayah, saya baru beli saham daripada syarikat Volvo. Ayah, saya baru beli ni. Anak-anak dia bercerita. Alhamdulillah, kehebatan Ar-Raji. Bila ditanya kekayaan dia selalu menjawab daripada Allah. Dan seorang mufti telah bertanya pada dia, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Wahai Syekh, apakah rahsia kekayaan Syekh? Maka Syekh Ar-Raji menjawab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kan kalau kita tengok, barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allahu Akbar. Nombor 2 selepas takwa adalah tawakal. T yang kedua, tawakal. Benda ni saya dah cerita kat Tanyalah Ustaz. Dah lama dah saya cerita. Cuma zaman dulu saya ni kat
TV, saya lupa peranan Facebook, tak nak ada Facebook. Itulah padanlah muka. Sekarang ni budak-budak, dia ada idea sikit, dia ambil ustaz-ustaz lama punya ayat-ayat, dia buat TikTok, akhirnya dia famous. Tak apa, kita dapat pahala. Okey, T yang kedua, pertama takwa, yang kedua tawakal. Tawakal dengan takwa ni jangan pisah. Sebab apa? Takwa ni apa dia? Ni nak cerita orang Melayu ni, dia tak tahu apa makna takwa. Takwa maknanya cinta. Orang yang bercinta dengan manusia, dia akan buat apa saja untuk membuktikan cintanya kepada kekasih dia. Kan? Dia cinta, takwa cinta. Allah cintakan orang yang suka bersedekah. Saya baca satu hadis. Mereka yang suka bersedekah, dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang yang kedekut, Haji Bahil, lebay kedekut, dia ni dekat, dibenci manusia, dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. So ingat formula ni. T ni, dan T yang seterusnya, teruskan. Never give up. Allah akan ada. Keep it up. Don't give up. Terus. Dah berniaga. Alang-alang menyeluk perkasam. Biar sampai ke tiap masam. All out. All you have. All your life. To show to the world. Islam is the best religion. Never ever surrender. Fighters fight. Start business. Jangan kenal dan terbayang untuk gagal. Jangan. Ini adalah jihad. So apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Saya jelaskan T, teruskan. T juga nantilah saya akan ceritakan di sesi. Dia ada 5 T. Nanti kita cerita pada sesi-sesi yang akan datang lah. Wallahualam. Mudah-mudahan ilmu yang sharekan hari ni Haji Adam ada manfaat. Banyak melahirkan jutawan-jutawan dan boleh membantu Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra untuk melahirkan golongan hufaz Al-Quran yang profesional. Dah kaya, jangan lupa Allah. Allah yang bagi kekayaan, tolonglah agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbiq a'damakum. Barang sesiapa yang membantu agama Allah, Allah akan bantu mereka dan Allah akan kukuhkan kedudukannya. Wallahu a'lam. Allah, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, sementara saya nak tanya soalan yang seterusnya kepada Ustaz Hanafi, saya nak menjemput terima kasih, saya nak mengucapkan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang baru. Kita ada 166 orang di dalam kuliah Zoom kita pada hari ini. Jadi saya kalau boleh saya nak minta tuan-tuan puan-puan buka video. Sebab kalau kita tak buka video, kita tak boleh nak sedut aura Ustaz Hanafi. Kalau Ustaz Hanafi nampak muka kita ni, dia pun hati happy nak kongsi lebih lagi. Tuan-tuan, kita kena hargai seorang pendakwa seperti Ustaz Hanafi. Jadi tuan-tuan, untuk bagi yang mereka yang baru sertai kuliah Zoom kita pada malam ini, saya nak kongsikan sedikit berkenaan diri saya. Saya Haji Adam Richman. Saya merupakan CEO bagi syarikat Kaya and Kaya Viral Sekedar Berhad yang membawa makna kaya di akaun bank dunia, kaya di akaun bank akhirat, dan di tengah-tengahnya adalah viral. Mesej apa yang kita sampaikan kepada masyarakat menjadi punca kekayaan kita di dua-dua akaun bank dunia ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya beri perkenalan sedikit tentang siapakah Ustaz Hanafi. Sebenarnya tak perlu kenalkan. Ustaz Hanafi, I call him a mental warrior. Tuan-tuan kalau boleh chat tu komen ramai-ramai. Mental warrior. Why I call him mental warrior? Sebab tuan-tuan puan-puan, beliau merupakan seorang yang sangat saya kagumi sebab dia dalam keadaan macam mana sekalipun, cinta dia pada Allah, cinta dia kepada saudara-saudara seagama dia, waktu malam lepas isyak macam ni pun, dalam keadaan beliau yang mungkin tak berapa sihat. Allah tak kurniakan dia rezeki kesihatan seperti kita semua. Tapi kehebatan ilmu dan tenaga dia malam ni lebih daripada kita semua. Kenapa? Sebab beliau adalah seorang mental warrior. Saya panggil dia orang
seorang pendakwah Islam yang amat saya kagumi. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk menghargai Ustaz Hanafi kita pada malam ni, tolong buka video siap-siap, dan kalau boleh semua, kalau boleh tolong tunjuk sikit, boleh goyangkan buku anda sikit dekat kamera. Saya nak tengok semua ada buku tak? Ada buku tak? Alright, jap saya nak tengok semua. Okey, buat lagi. Cik Khadijah Muslim, Cik Siti Nurul Syafiqah, boleh tak? Saya nak tengok ada buku tak? Sebab tuan-tuan, cara sebenar kita dalam majlis ilmu wajib salin apa yang disampaikan penceramah, apa yang disampaikan pendakwah. Alright, thank you Cik Amirul. Thank you so much. Terima kasih Cik Syafiqah, masya-Allah. Nak kamera cepatlah. Jadi minta host tolong mute kan, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa yang kita belajar setakat ni, kita dah faham makna jihad. Kita dah faham 8 jihad yang sebenarnya kita kena ikut kalau kita nak menuju kekayaan. Dan tuan-tuan puan-puan, ilmu lah punca umat Islam kita ini kekurangan dalam aspek rezeki kekayaan. Jadi tuan-tuan, dia ada banyak yang Ustaz kongsikan tadi. Pasal RAJ, pasal DUS, pasal DDD, pasal 5I. Kemudian dia nak share lagi pasal 5T. Masya Allah tuan-tuan, kalau kita tak salin, salah kita. Allah bagi ilmu pada malam ini semua kepada kita tanpa sebarang komitmen, tanpa sebarang bayaran. Ini rezeki tuan-tuan. Kalau kita tak salin, salah kita. Kalau boleh semua buka video, ya. Kita bagi galakan dan semangat. Kita doakan Ustaz Hanafi kita dapat beri yang terbaik, ilmu yang terbaik supaya kita semua dapat amalkan dalam hidup kita. Jadi saya teruskan dengan soalan seterusnya kepada Ustaz Hanafi. Sedikit lagi nak tanya Ustaz, apakah rahsia Ustaz maintain kekuatan mental yang begitu dahsyat? Sangat-sangat dahsyat. Tuan-tuan, saya seorang yang berurusan rapat dengan tim syarikat saya dan kami lah. Saya sangat berurusan rapat dengan Ustaz Hanafi. Kami selalu berurusan dengan jadual beliau melalui PA beliau. Jadual dia penuh, tuan-tuan puan-puan, jadual dia sangat penuh, dan seorang pesakit kanser stage 4 dan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bukan sahaja dia berdakwah, dia buat juga bisnes kereta, macam-macam dia boleh buat. Orang lain kanser stage 4 dah macam ni dah. Tapi Allahu Akbar, semangat Ustaz ni menjadikan ia sebenarnya satu contoh untuk kita faham bagaimana Ustaz kuatkan mental supaya kita ni, ya, anak-anak muda macam kami semua ni, semua yang ada dalam Zoom ni, dapat contohi apa rahsia kekuatan mental Ustaz supaya kita dapat istiqamah dalam usaha kita. Jadi soalan saya tadi, saya nak faham rahsia kekuatan mental Ustaz, apa yang Ustaz buat supaya kita dapat kuatkan mental kita supaya usaha kita jadi lebih padu dan kental. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Haji Adam. Terima kasih semua yang menonton Zoom ni. Saya disahkan kanser pada 31 Januari 2017 dan 1 Februari keesokan harinya terpaksa menjalani pembedahan daripada bawah dada hingga ke bawah pusat, dan dikeluarkan kanser tu sebesar ketayap saya ni di bahagian perut saya, dan usus saya terpaksa dipotong antara yang terpanjang dalam sejarah perubatan lah, iaitu 1.4 meter, lebih panjang daripada depaan saya ni. Dan kemudiannya saya koma selama 4 hari, dan kemudiannya 10 hari saya di hospital, keluar, dan Alhamdulillah selepas seminggu saya didatangi oleh Allah Ta'ala, datang balik ke hospital. Doktor kata tanpa rawatan kemoterapi saya hanya boleh bertahan sampai 20 hari bulan 1 2017 saja, 2018 saja, lebih kurang 11 bulan. Sebab saya kanser tu sedang merebak menuju ke bahagian otak. Tapi masa doktor beritahu saya kanser, saya sebut kat doktor, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Terima kasih Allah, dalam juta-juta orang dalam dunia ni, kau pilih aku kena kanser. Pasti ada sebabnya. Itulah yang saya cakap. Kadang-kadang Allah nak bagi hadiah, tetapi hadiah itu dibungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah.
Kalau kita buka bungkusan tersebut, insya-Allah kita akan jumpa hadiah yang sangat indah. Tuan-tuan dan puan-puan, formula yang saya nak titipkan ni untuk kuatkan mental kita, 5S 2Z. 5S 2Z. S yang pertama adalah senantiasa syukur. Syukur. Syukurlah. Kenapa Ustaz tak cakap sabar? Sabar, kalau kita kaji dari sudut ilmu psikologi, membawa maksud defensif. Tetapi kalau kita study bab syukur dari sudut ilmu psikologi, dipanggil think big. Defensif, satu lagi think big. Think big. Tetapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, iaitu firman Allah, Ibrahim ayat 9, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Allah cakap, Allah buat. Yang pembohongnya kita. Yang pembohong kita. Allah tak pernah berbohong. Dan kemudiannya barang sesiapa yang kufur, azab Allah itu pedih. Azab pedih Allah tak payah tunggu ke alam barzah, kena pukul, kena palu sampai kiamat. Tak perlu tunggu mahsyar. Mahsyar orang berjalan guna kepala, tenggelam dalam peluh manusia, panas terik matahari umpama disejengkal di kepala. Bukannya dia alam neraka saja. Menjerit-jerit, ya Allah matikan kami, ya Allah. Bukan tu saja. Tetapi tuan-tuan, yang dimaksudkan azab tu di bumi lagi. Barang sesiapa yang tidak bersyukur ataupun kufur, sesungguhnya azab kami pedih. Pedih ni apa? Azab era moden. Stres. 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 Stres ni dia akan melahirkan uric acid di bahagian perut hingga kena penyakit GERD. GERD. Gastrik. Gas campur asid nitrik. Akhirnya gastrik. Gastrik menyebabkan ulcer. Ulcer menyebabkan kanser. Pujuklah hati kita. Jangan menginaya tubuh kita dengan stres. So nak hilang stres, lawan dia syukur. Syukur selalu. Allah kan ada. Allah bagi nikmat dan musibah, Nabi selalu ajar satu doa. Nabi kalau ditimpa musibah pun, Nabi sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tulis. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua perkara, dalam semua hal. Itu dia. Bisnes maju, alhamdulillah. Bisnes gagal, alhamdulillah ala kulli hal. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya kalau tak kena kanser, mungkin tak jadi manusia. Allah tahu kita siapa. Allah tahu level kita. Kita banyak tak tahu. S yang kedua, sangka baik. Sangka baik. Sangka baik pada manusia itu mulia. Sangka baik pada manusia itu mulia. Tapi sangka baik kepada Allah itu lebih mulia. So pujuk sangka baik pada Allah dan berdamailah dengan takdir Allah. Ketika saya kena kanser, saya cakap macam ni. Ya Allah, apa yang kau nak beri kat aku ni? Kalau aku sabar, kalau aku syukur, rupa-rupanya tuan-tuan, Allah nak bagi banyak benda yang saya tak kecapi sebelum ni.
Alhamdulillah. Antara yang saya tak kecapi, iaitu saya dapat berkenalan dengan Haji Adam, dengan sahabat-sahabat semua, dan dengan orang kuat MTS Fast, Syah, dan Alhamdulillah. Itu saya tak pernah kecapi sebelum ni. Tuan-tuan, selalu sangka baik. Apa yang Allah nak bagi ni? Apa yang Allah nak bagi kalau aku sabar dengan perangai staf aku ni? Apa yang Allah nak bagi kalau aku sabar dengan perangai bini aku ni? Apa yang Allah nak bagi kalau aku sabar dengan PDPR ni? Apa yang Allah nak bagi ke aku kalau aku sabar dengan COVID-19 ni? Allah ada, Allah tahu. So bila kita sangka baik, Allah dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Qala Rasulullah, Qala Ta'ala, Anna inda zanni abdi bi. Allah ikut sangkaan hamba-hambanya. Sangka yang baik. Orang ramai cakap, Ustaz positif, Ustaz. Tak. Saya kata, the king of positive thinking adalah bersangka baik kepada Allah dan berdamai dengan takdir Allah. Relaxlah. Allah kan ada. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, jaga solat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari sembahyang, mari berjaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari sembahyang, mari berjaya. Orang sembahyang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. So, solat ni kena ikut Nabi. Saya tak nak cerita bab fiqah, takut kita bertelagah. Tetapi saya cerita 3 sifat solat Nabi. Solat Nabi yang pertama, iaitu apa dia? Nabi solat awal waktu. Be punctual, you will be success. Jadi orang yang punctual, orang yang menepati masa, orang yang pandai manage masa dia, orang yang akan berjaya. Sifat solat Nabi yang kedua adalah Nabi solat berjemaah. Team building. Don't be boss, but be a leader. Solat berjemaah. Yang nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Khusyuk apa dia? Khusyuk bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya fokus. So, orang yang fokus dalam bisnes, orang yang akan berjaya. Orang yang fokus dalam solat, orang yang mampu fokus dalam bisnes. Kalau masa solat pun tak ingat Allah, asyik ingat bisnes, tunggulah. Bisnes itu akan menemui kegagalan. Tapi kalau kita fokus dalam solat, kita mampu fokus dalam pelajaran. Wallahu alam. Kalau nak tengok surah apa dah? Ustaz dah lupa dah. Khashi'un, surah apa? Ustaz lupa dah. Sesungguhnya orang yang berjaya beriman adalah mereka yang beriman dan khashi'un. Khashi'un, surah apa? Ustaz lupa. Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Terima kasih. Surah Al-Mu'minun ayat nombor 2. Ciri orang berjaya khashi'un, khusyuk dalam solat. Okay, dan seterusnya selepas solat, yang keempat adalah sedekah. Ustaz memang dah nak mati. Ustaz tak tahu berapa lama Ustaz hidup nanti. Berapa lama lagi Ustaz hidup. Jadi, Ustaz banyakkan sedekah. Masa tu Ustaz tengah susah, tak ada duit, nak bayar duit kemoterapi, nak hidup lagi. Anak Ustaz ada 9 orang. Lepas tu hutang keliling pinggang. Ustaz tak suka minta sedekah. Jadi Ustaz buat apa? Ustaz banyakkan sedekah. Setiap pagi dalam keadaan terhuyung hayang, Ustaz sembahyang subuh di Masjid Hairiah.
Naik motor boleh, tapi turun motor Ustaz dalam keadaan terhuyung hayang. Rambut tak ada. Bukan rambut tak ada, bulu keding, bulu badan ni semua tak ada. Ustaz pergi kat tabung, infak untuk membeli aircon. Ustaz pun keluarkan duit daripada poket. Ya Allah, ni je duit yang aku tinggal. Tapi ya Allah, aku sedekah untuk arwah ibuku, ya Allah. Ibu Ustaz dah meninggal 7 tahun yang lalu. Masa Ustaz masukkan dalam wakaf aircon tu, Ustaz cakap dengan Allah, ya Allah, ni untuk ibu aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Aku sikit kat sini je kak. Ni tak payah kita je. Ya Allah, kalau boleh, bagilah ibu aku sejuk di alam barzah. Mak, ni untuk mak ya, masuk dalam tabung. Boleh tanya zikir-zikir masjid ramai yang tahu. Dan apa berlaku tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, berkat infak itu rezeki Ustaz luas. Banyak orang panggil Ustaz ceramah lepas tu. Dan kemudiannya adalah Ustaz. Dan hari-hari kita kena sedekah. Buat sedekah subuh. Ni katil Ustaz. Dekat atas katil ni Ustaz bubuh macam ni. Ni, tabung. Bila Ustaz bangun, Ustaz buat syukur dan kemudian Ustaz buat sedekah. Cari tabung sedekah subuh, Ustaz panggil. Bangun pagi-pagi cari sedekah. Carilah sedekah, duit banyak mana pun, sedekah je lah. Berapa yang ada, masuk dalam tabung. Sebab barang siapa yang buat sedekah waktu subuh ataupun waktu pagi, maka ada malaikat yang mendoakan pahala, kebaikan dan rezeki kita akan berganda-ganda. Kadang-kadang kita tergege jumpa ustaz-ustaz tolong jampikan air ni supaya saya murah rezeki. Kan ustaz tu jampi, besok lusa kita jadi orang kaya. Ustaz pun ada buat dosa, ustaz pun terbuat juga maksiat. Bayangkan malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah buat maksiat, mesti makbul doa malaikat. Kenapa kita tak percaya? Buat. Cuba tahun ni ajar anak-anak kita ada tabung subuh. Setiap kali bangun sebelum pergi sekolah, pergi mana, simpan duit dalam tabung subuh. Tabung lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tengok kehidupan kita tahun hadapan. Takkan sama dengan tahun ni. Tahun hadapan insya-Allah kita akan jadi orang kaya. Tabung sedekah subuh. Sebab sekarang di musim PKP nak pergi masjid susah. Kalau susah-susah, ustaz ni tak pandai internet banking. So susah, cari je nombor akaun MTS Fast Mahat Tafiz Fatimah Said Mahat Tafiz Said Fatimah Azhara. Bank in je, tap RM10, RM20, RM100, RM1000. Lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah akan gandakan rezeki kita. Siapa yang doakan, malaikat doakan. Susahnya kalau jadi orang Islam tak percaya malaikat doa makbul. Terus dia lagi tuan-tuan, selepas sedekah, suplemen. Suplemen ni jaga makan. Waktu PKP ni, pagi tadi Ustaz bagi orang buta bantuan. Seorang Ustaz bagi RM300. Kita orang ada grup lah, grup bikers. Kita pergi dekat. Minggu lepas kita dah bagi 10 orang, minggu ni 10 orang. Orang buta tak boleh urut. Dia orang buat refleksologi, urut badan. Sepanjang PKP tahun lepas dengan tahun ni, mereka tak cukup makan. Ramai yang susah. Ada yang menangis-nangis dapat bantuan. Padahal kita bagi 300 je. Seronok sangat. Nangis-nangis tadi. Allahu Akbar. Menangis mereka, kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Tapi Ustaz nampak juga ramai fakir miskin yang gemuk-gemuk. Sebab apa gemuk? Sebab mereka banyak sangat makan nasi. Mereka tak makan protein. Kurangkan karbo, banyakkan makan protein. Suplemen ini maknanya jaga makan seimbang. Seimbang dalam pemakanan. Supaya badan kita sihat. Jangan menyebabkan Allah dah bagi tubuh badan yang sihat, kita hianati amanah Allah dengan nafsu makan kita. Be careful. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2 Z. Z yang pertama, zikir.
Zikir waktu PKP ni apa dia? Nabi apa yang pernah PKP? Nabi apa yang pernah PKP? Nabi yang pernah di PKP kan adalah Nabi Yunus. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus di PKP-kan oleh Allah dalam perut ikan Nun selama 40 hari, 40 malam. Dan Masya Allah tuan-tuan, yang kelima adalah tadi seimbang dalam pemakanan. Okey dah. Ini zikir Z yang pertama zikir. Zikir PKP, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan jangan lupa istighfar. Orang nak jadi kaya, jangan lupa istighfar. Istighfar dapat rezeki daripada yang jadi cabang yang tak disangka-sangka. Z yang seterusnya ziarah. Ziarah orang-orang yang sakit, ziarah kawan-kawan. Sebab ziarah dapat doa malaikat. Wallahu a'lam. Masya Allah, quwata illa billah, al-aliyyul azim. Masya Allah, Masya Allah. Dahsyat betul perkongsian Ustaz Syafiq sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita tak salin, kita sangat rugi. Kalau kita tak buka video, aduh, rugi sedikit faedahnya. Kalau Ustaz Hanafi kenal tuan-tuan puan-puan daripada Zoom meeting ni, daripada Zoom ni, insya-Allah kat luar nanti habis PKP bolehlah kita tegur-tegur sesama kita ni ya. Jadi alhamdulillah. Jadi Ustaz, soalan terakhir saya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Ustaz pun dah nampak penat dah ya. Jadi saya akan tanya soalan terakhir. Ustaz, apakah perkara yang mana kalau kita buat dalam sepanjang hayat hidup kita ni dijamin kekayaan? Ada tak? Okey, ada. Alhamdulillah. Haji Adam, Richman dan semua yang mengikuti Zoom ni, orang yang istilah saya senang je. Saya ada tulis buku tapi buku tu tak diterbitkan lagi. Sedih juga. Penerbit janji nak terbitkan tapi tak terbit. Buku tu Ustaz, free je. Boleh nanti saya contact. Okey. Tajuk dia DNA. Kaya. Tajuk dia DNA kaya. DNA kaya, kalaulah forensik dapat tangkap seorang lelaki mati, dah mati dah, lelaki tu dah mati. Dia nak cari pembunuh, dia akan cari DNA. Ataupun orang tu dah mati berpuluh tahun, dia akan cari DNA. Kalau kita tengok Jurassic Park, Jurassic World, dia daripada DNA nyamuk, dia boleh cipta dinosaur yang lain. So DNA sangat penting. Apa maksud DNA kaya? Bukanlah genetik kaya, tidak. DNA kaya maksudnya dunia dan akhirat kaya. Orang yang nak jadi kaya sepanjang hidup dia ada beberapa amalan yang menyebabkan dia kaya. Iaitu amalan yang diamalkan oleh, iaitu kita panggil siapa dia? Sahabat Nabi yang dipanggil Saidina Osman. Apa kelebihan Saidina Osman? Yang pertama, Saidina Osman suka apa dia? Satu, istighfar. Yang kedua, Saidina Osman suka apa dia? Sedekah. Saidina Osman memang suka sedekah. Dan antara amalan yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf, yang pertama, Abdul Rahman bin Auf suka menyempurnakan hajat. Okey. Hajat Rasulullah SAW sampai bumi Madinah. Siapa yang boleh beli telaga ni, aku akan bahagia dengannya. Maka dia menyempurnakan hajat Rasulullah SAW, beli telaga tersebut. Ada satu kisah Abdul Rahman bin Auf
bagaimana dia kaya, bertambah kaya, bertambah kaya, kaya dunia, kaya akhirat. Hadis yang mengatakan Abdul Rahman bin Auf masuk syurga lambat, merangkak-rangkak, itu hadis palsu. Okay? Abdul Rahman bin Auf, satu hari dia tengok orang berbaris ramai-ramai untuk mengambil air dari telaga yang banyak air, iaitu daripada telaga seorang pemiliknya Yahudi. Yahudi ni dia kenakan bayaran yang mahal sangat. Tiba-tiba Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Yahudi, tolonglah kau juallah telaga ni kat aku." "Tak boleh jual. Aku beli dengan harga yang mahal. Tak nak jual. Kalau macam tu aku sewa. Boleh tak sewa?" Akhirnya Yahudi tu setuju sewa. Hari pertama, hari Isnin, Rabu dan Jumaat disewa oleh disewa oleh Abdul Rahman bin Auf. Tu dia. Hari Selasa, Khamis dan juga Sabtu Ahad dimiliki oleh Yahudi tadi. So apa berlaku? Setiap hari Isnin, Abdul Rahman bin Auf bagi air secara percuma. Setiap hari Rabu bagi secara percuma. Setiap hari Jumaat bagi secara percuma. Air ketika itu mahal. Lebih mahal daripada minyak pada hari ini. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, dia sampaikan hajat Rasulullah dan dia sedekah lagi. Dia sedekah. Masya Allah. Akhirnya dia kaya. So, kalau dulu telaga, sekarang dam. Bayangkan dam. Kita buat dam. Dan air itu mengalir ke masjid. Orang ambil uduk dapat pahala. Mengalir ke rumah, orang minum dapat pahala. Binatang minum dapat pahala. Bestnya kalau ada graduan pelajar daripada MTS FAST, boleh jadi engineer, boleh jadi arkitek, boleh jadi orang-orang yang mampu membina empangan. Orang yang menyumbang kepada MTS FAST, Mahat Tafiz Sain Fatimah Zahra akan dapat sahamnya. Selagi mana dam itu mengalirkan air-air ke rumah-rumah orang-orang yang beribadah. Wallahu alam. So, nak kaya dunia, kaya akhirat, DNA kaya, kena ada 3 benda ni. Yang pertama apa dia tadi, geng? Yang pertama tak lain dan tak bukan istighfar. Yang kedua sedekah. Yang ketiga hajat. Hajat ni kita menggunakan perkataan matlamat. Kita sampaikan matlamat ayah kita nak pergi haji, mak kita nak pergi cuti, sampaikan hajat mak ayah kita. Sampaikan hajat Mahat Tafiz Sain Al-Fatimah Az-Zahra ingin membina komplek untuk penambahbaikan komplek baru yang bernilai 6 juta ringgit. Kita sampaikan hajat tersebut. Wallahu alam, Allah akan sampaikan hajat kita dunia dan akhirat. InsyaAllah DNA kaya. Dunia dan akhirat kaya. Wallahu alam. Masya Allah. Dah hampir sama dengan nama company saya dah, Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekiranya kita lihat daripada satu perspektif, setiap kali Ustaz Hanafi sebut tentang amalan kekayaan, dia tak lepas satu perkara. Kalau boleh tolong komen ramai-ramai, apa satu perkara yang dia tak lepas? Setiap perkara mesti ada disebut perkara tersebut. Cuba komen ramai-ramai. Doa usaha, sedekah. Yes. Betul, tahniah. Yes, tahniah Cik Hafiz. Sedekah. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang saya nak kongsikan sebenarnya, saya merupakan salah seorang sahabat baik kepada Dr. Nazratun Nafisah yang juga merupakan pengasas sekolah Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan, Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra di dalam satu kawasan lok kedai, mereka ada 10 unit lok kedai mereka sewa.
dalam 10 unit lok kedai yang mereka sewakan ni, mereka ada 300 pelajar, 300 lebih sedikit pelajar yang sedang menuntut ilmu agama berserta dengan ilmu konvensional. Mereka belajar ilmu agama serta juga ilmu akademik konvensional. Jadi tuan-tuan, MTS FAS ni nak melahirkan professional hufaz. Tuan-tuan, kalau kita lihat, Malaysia ni adalah satu negara yang mana kita perlukan lebih ramai lagi orang-orang alim. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada orang-orang alim seperti Ustaz Hanafi yang berkongsi keikhlasannya daripada sudut duniawi dan juga agama dengan sepenuh sempurnanya, kalau kita ada lebih ramai kan lebih hebat negara kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah ni tuan-tuan, mereka perlukan satu fasiliti yang sangat besar, lebih besar sebab di kawasan mereka sedang mengajar ilmu agama ini, terlalu ramai permintaan orang nak menuntut belajar dari mereka, tapi mereka tak boleh sempurnakan. Bayangkan tuan-tuan, mereka nak beli satu tanah bernilai 5 juta ringgit, kemudian mereka nak mendirikan pembangunan yang bernilai belasan juta ringgit, semata-mata demi apa? Demi ummah. Tuan-tuan, kalau boleh komen ramai-ramai, 365 hari demi ummah. Itulah hasad hajat kita hidup di dunia. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak kongsikan sedikit, kalau boleh tuan-tuan puan-puan, kita setiap bulan tutup mata, kita buat dua perkara. Satu zakat, satu sedekah. Sebab sedekah kalau kita buat setiap bulan tanpa kita lupa, at least setiap bulan, 100 setiap bulan, alhamdulillah. Tuan-tuan, kuliah ini kita tubuhkan. Kita jemput tuan-tuan semua hadir sebab kita nak letak tanggungjawab. Kita nak semai pada semua. Sekiranya kita bersedekah setiap bulan, tuan-tuan akan nampak satu perubahan hidup secara tak sedar, secara tak langsung. Tapi perubahan hidup itu akan berlaku atas kuasa Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak menjemput Ustaz Badrul daripada MTS FAS. Ustaz Badrul ada? Ya, insyaAllah saya ada. Alright, Ustaz Badrul. Jadi Ustaz Badrul, boleh tak kongsikan sedikit bagaimana kita semua ini boleh berinfak kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, sebab setiap kali setiap anak-anak tahfiz ini belajar setiap kata-kata Al-Quran itu, faedahnya berlipat kali ganda untuk kita secara berterusan. Setiap kali orang beribadah, melakukan segala amal kebaikan melalui institusi pendidikan ilmu ini, maka faedah dia berterusan untuk kita. Jadi boleh tak Ustaz Bad kongsikan kaedah bagaimana kita boleh berinfak sekurang-kurangnya RM100, tak pun RM50 setiap bulan bersama dengan MTS FAS. Jadi silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Haji Adam kerana menjemput saya untuk perkongsian ni. Saya kira suara saya jelas ke? Jelas. Jelas Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton. InsyaAllah saya nak berkongsikanlah sedikit sebagai daripada wakil pihak Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah berkenaan dengan program pembangunan dana kami untuk yang terbaru ni lah. Okey, seperti yang sedia maklum, MTS FAS ada menjalankan pelbagai program untuk mendapatkan dana pembangunan. Okay, antaranya zakat, wakaf, infak, dan mungkin ada yang pernah melihat di kaca TV berkaitan dengan MTS FAS. Saya kira ramai yang tahu. Okay, dan untuk yang terbaru ni kita akan melancarkan satu lagi program untuk orang kata membuka peluang kepada orang-orang dekat luar untuk berinfak secara istiqamah. Dan kami namakan program ni sebagai program e-legacy. Dan e-legacy ni merupakan satu platform lah. Minta maaf, saya rasa sepatutnya ada slide. Boleh pihak KNK share screen. Terus ke bahagian e-legacy ke Ustaz? Ya, boleh, kalau boleh. Boleh. Daripada terus ke e-legacy. Ya.
Okey, seperti yang tadi Haji Adam ada terangkan, kita tengah struggle untuk mencari 5 juta untuk projek tanah dan pembinaan untuk fasa pertama. Okey, jadi antara kaedah-kaedah yang kita telah jalankan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, dan untuk e-legacy ni adalah satu program barulah yang kita akan jalankan, dan kita akan offer kepada public, kepada siapa saja untuk join program ni. Apa program ni? Program ni adalah merupakan satu platform infak secara tetap, secara bulanan. So dia auto debit. So program ni adalah kerjasama MTS Fast dengan bank Islam sebenarnya. Okey, jadi saya kira program ni dapat memudahkanlah mana-mana mereka yang ada sedikit orang kata kemampuan. So dia ingin berinfak, so dia tak perlu gunakan secara one off, so setiap bulan nak kena ni. So daftar dengan e-legacy ni, so anda tak perlu risau, setiap bulan dia akan kita akan berinfak secara tetap. Okey, kita terus ke dia punya cara macam mana kita nak join program ni. Okey, Seterusnya Puan Sakinah. okey, sebelum tu ya betul. Ini adalah package-package yang kita tawarkan. Okey, sebenarnya kita menawarkan pada orang ramai untuk berinfak secara tetap, kiraan sehari dia RM1 sehari. So sebulan adalah RM30. Itu adalah serendah-rendah package yang kita tawarkan, dan dia akan ada 5 package. So macam tuan-puan boleh lihat dalam skrin tu, ini adalah package-package dia. Sekiranya ada kemampuan untuk berinfak lebih daripada package-package ini pun boleh. Tak ada masalah. Untuk menyertai program platform e-legacy ni, tuan-puan boleh dapatkan link pendaftaran daripada pihak MTS Fast. So dia ada dua cara lah untuk dapatkan link pendaftaran ni. Yang pertama, anda perlu kontak sendiri daripada pihak MTS Fast, dan keduanya anda perlu layari ke laman web MTS Fast, iaitu mtsfast.edu.my. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekiranya ada cabaran teknikal, saya akan maklumkan tuan-tuan puan-puan, kami akan WhatsApp kepada semua yang ada pada malam ini di dalam sesi Zoom ini, langkah-langkah seperti mana untuk kita berinfak secara bulanan. Tuan-tuan puan-puan, perkara ini mungkin nampak seperti satu perkara yang tak penting bagi kita, tapi tuan-tuan puan-puan, tapi setiap tindakan kita hari ini untuk MTS akan terpalit pada lagi 30 tahun yang akan datang. Selepas kita meninggal, manfaat keterusan bagi kita, dan amalan untuk kekayaan yang utama setiap kali Ustaz Hanafi sebut adalah sedekah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya dengan ini mungkin kita boleh tutup screen sharing insya-Allah, ataupun sudah ada? Dah jumpa. Okey, jadi screen sharing, kalau kita pergi ke laman web mtsfast.edu.my, turun bawah lagi. Alright, bawah lagi. Okey, ini kaedahnya ke? Ya betul, ni kaedah dia Haji. Alright. Kaedah untuk menyumbang melalui e-legacy. Jadi tuan-tuan puan-puan, kami akan kongsikan juga kaedah-kaedah ini melalui WhatsApp dan juga melalui Telegram. Dan tuan-tuan puan-puan, sekiranya kalau boleh tak chat ramai-ramai untuk screen share? Okay. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak kaya di akaun Bank Dunia, kaya di akaun Bank Akhirat, kami nak menjemput tuan-tuan puan-puan semua sekali untuk menyertai kita di dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang akan dianjurkan oleh MTS Fast, dan di sana kita boleh berikan perkembangan kita serta langkah-langkah berinfak yang seterusnya bagi kebaikan generasi Islam yang seterusnya. Jadi insya-Allah, jadi saya tamatkan kuliah Zoom kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As beserta sedikit doa. Sebelum kita tinggalkan, kita nak minta sedikit doa daripada Ustaz, kalau boleh, untuk kita semua ni dapat mengaplikasikan amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim.
Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, adik-beradik kami, guru-guru kami, pelajar-pelajar kami, dan semua kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami ini hina, maka Kau muliakanlah. Kami ini lemah, Kau kuatkanlah. Kami ini miskin, Kau kayakanlah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengasihani. Ya Allah, sesungguhnya kami ini jahil, maka Kau alimkanlah. Kami ini lara, maka Kau warakkanlah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengasihani. Kasihanilah kami yang sangat lemah ini, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam membantu MTS FAS untuk membina sebuah komplek untuk melahirkan golongan hufaz yang profesional yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara yang jujur, yang amanah, dan juga pemimpin-pemimpin negara yang bakal mentakbir mengikut Islam, mencorakkan suasana Islam, negara Islam yang boleh menjadikan saham kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, masukkanlah semua para penyumbang, para guru, para pelajar, semuanya ke dalam syurga Allah Ta'ala yang hampir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau gantikanlah rezeki para penyumbang dengan rezeki yang melimpah ruah agar mereka terus dapat berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan message daripada tim MTS FAS. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan. Semoga kita semua kaya di akaun bank akhirat dan kaya di akaun bank dunia. Kaya dan viral selamanya. Dan salam kepada semua para hadirin-hadirat. Terima kasih MTS FAS. Alhamdulillah. Assalamualaikum.